Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa pada hari ini dalam sambutan program peringatan Hari Anti Dadah peringkat Sekolah Kebangsaan ANCI tahun 2021. Dalam keadaan dunia yang sedang dilanda pandemik COVID-19, program pada hari ini diadakan secara alamaya. Untuk pengetahuan semua, tema bagi sambutan Hari Peringatan pada tahun ini adalah lebih baik cegah. Oleh itu, pihak sekolah telah berinisiatif pada tahun ini untuk mengadakan program kecil-kecilan untuk meningkatkan kesedaran mengenai bahayanya dadah dengan harapan dapat mencegah penglibatan murid-murid dengan gejala penyalahgunaan dadah, khususnya murid sekolah kita SKAC. Untuk meneruskan program pada hari ini, saya telah diamanatkan untuk menyampaikan keputusan oleh Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan sempena Hari Peringatan Anti Dadah Kebangsaan 2021. Mohon perhatian. Keputusan Tuan Sutekno Ahmad Belon, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021. Lebih baik cegah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ya Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberi kesan kepada kehidupan harian kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dadah dasar negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada semakin parah. Pengalaman norma baharu dalam membendung penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan, kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi memperbentukkan sasiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di alam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar juga perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kokurikulum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelancongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif. Program-program berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan pulangan keuntungan kepada negara dan masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sihat serta selamat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baharu perlu sentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah.
mesej-mesej kesedaran anti dadah perlu dipergiatkan lagi menerusi media-media baharu bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi pembeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan lebih baik cegah ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah, seiring dengan pepatah Melayu mencegah lebih baik daripada mengubati. Umum mengetahui bahawa permasalahan dadah adalah manifestasi permasalahan sosial yang lain seperti kerapuhan institusi rumah tangga, tahap pendidikan yang rendah, jenayah jalanan serta kemiskinan. Berikutan itu, dalam menangani permasalahan dadah, usaha sebuah pihak sahaja tidak mencukupi. Usaha kolaboratif secara bersepadu daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan-permasalahan ini di peringkat awal. Agensi yang tidak ada kebangsaan juga akan meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk Jabatan Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substan dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi yang tidak ada kebangsaan menyeru kepada semua yang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sewajarnya. Di kesempatan ini, saya mewakili agensi yang tidak ada kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah SWT. Lebih baik cegah, dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi amanat yang telah disampaikan oleh Ketua Pengarah Agensi yang Tidak Ada Kebangsaan, Tuan Sutekno Ahmad Belon. Diharap segala amanat beliau difahami dan diamalkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekeliling kita, insya-Allah. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, bagi meneruskan program kita pada hari ini, dijemput Tuan Guru Besar Encik Sapri bin Haji Pai untuk menyampaikan ucapan beliau dan seterusnya merasmikan program peringatan anti dadah peringkat Sekolah Kebangsaan Anci 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk jawatan kuasa program anti dadah peringkat sekolah di bawah pengelolaan guru bimbingan dan kaunseling Cikgu Awang dan Cikgu Priscilla. Jadi pada hari ini saya nak mengambil kesempatan untuk berucap sedikit sempena dalam program Hari Peringatan Anti Dadah peringkat sekolah SK Anci 2021.
Pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Syabas dan Sahania, kepada Cikgu Awang selaku pelopor kepada pelaksanaan majlis ini yang seperti mana kita sedia ketahui perlu diadakan walaupun dalam keadaan COVID-19 ini dan dalam keadaan anak-anak tidak berada di sekolah. Begitu juga kepada Cikgu Priscilla yang juga turut membantu untuk melancarkan program ini. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat yang berusaha lah Cikgu Fatimah, penolong kanan pendidikan, penolong kanan kurikulum, Cikgu Sabah yang memang terlibat secara langsung dalam hal anti dadah ini, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Ripin pun sama dalam membentuk jati diri anak-anak ketika mengikuti core kurikulum. Perlu ditekankan juga kepada anti dadah dan juga Cikgu Nizam, penolong kanan pendidikan khas, khususnya kepada rakan-rakan guru yang saya hormati dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Okey, sempena memperingati Hari Anti Dadah peringkat pada hari ini sebenarnya dilancarkan peringkat kebangsaan, tapi di peringkat sekolah Syabas dan Sahania kepada Cikgu Awang sebab dapat melaksanakan pelancarannya pada hari ini. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak tekankan kepada diri saya sendiri, kepada rakan-rakan guru dan khususnya kepada anak-anak yang dikasihi sekalian. Dadah sebenarnya ubat, tetapi ia sangat berbahaya andai kita mengambilnya berlebihan. Sebab itu dinamakan sebagai penyalahgunaan dadah. So, untuk anak-anak yang dikasihi sekalian, jangan hampiri penyalahgunaan dadah. Saya gunakan istilah penyalahgunaan dadah sebab kalau kita salah guna dadah yang hakikatnya adalah sebagai ubat, ia akan membawa kesan yang sangat buruk kepada kita. Tahu apa contohnya penyalahgunaan dadah? Kita menghampiri rokok, kan? Jadi jangan merokok sebab kadang-kadang kalau kita terlalu ketagih dengan rokok akhirnya membawa kepada dadah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan hampiri arak. Arak juga sebahagian daripada perkara-perkara yang membawa kita kepada dadah. Yang ketiga, jangan hampiri benda-benda yang menghayalkan, gam dan sebagainya. Dan yang paling terakhir, yang keempat, budaya kita ataupun akhlak kita, cuba jangan menghampiri rakan-rakan sebaya yang memang cenderung ke arah perkara-perkara yang negatif. Jadi anak-anak sekalian, sebab situasi sekarang walaupun saya kaitkan dengan COVID lah, COVID kita bimbang. Sebenarnya yang membimbangkan kita adalah penyalahgunaan dadah. Remaja kita, bahkan orang tua pun ada yang terlibat dengan penggunaan dadah, yang banyak di pusat serenti, yang banyak kena tahan, yang banyak terhimpit kehidupannya disebabkan penyalahgunaan dadah. So, kalau boleh kesedaran dalam jiwa kita, jangan hampiri dadah, jangan salah guna dadah sehingga menyebabkan kita ketagih. Salah satu daripadanya untuk rakan-rakan guru dan anak-anak sekalian, kalau kita dengar perkataan ketum tu, ketum itu ubat, tetapi kalau kita banyak kali menggunakannya sehingga kita ketagih, itu juga dadah. Begitu dengan ubat batuk dan sebagainya. Kalau saya nak ulas lebih lanjut, nanti anak-anak akan perasaan ingin tahu tu akan ada. Tak apa, boleh berhubung dengan guru BNK anda, Cikgu Awang dan Cikgu Priscilla untuk bertanya lebih lanjut apa yang dinamakan dengan penyalahgunaan dadah. Cuma kesempatan pada hari ini saya berpesan kepada diri saya sendiri juga, kepada rakan-rakan guru dan kepada anak-anak supaya kita sentiasa ingat memperingati bahawa penyalahgunaan dadah itu merupakan musuh nombor satu negara. Masih sampai sekarang sebenarnya musuh nombor satu negara adalah penyalahgunaan dadah. So, biarlah kita terlibat sama untuk sama-sama mementras penyalahgunaan dadah. Bertepatan dengan tadi baru habis sembahyang Jumaat, dan saya percaya seluruh negara pada hari ini tema khutbahnya adalah penyalahgunaan dadah. So, sama-sama kita bimbing diri kita, anak-anak, supaya jauhilah dadah, kerana dadah itu akan membawa bencana dan akhirnya membawa maut kepada anda semua. Jadi, jauhilah diri dan hiasilah pribadi kita supaya kita sentiasa segar, sentiasa hidup sihat sejahtera tanpa dadah. Jadi saya rasa itu saja untuk ucapan alu-aluan saya untuk majlis pelancaran Hari peringatan anti dadah peringkat SK Anci. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya melancarkan
maka dengan ini rasmilah sudah sambutan Hari Peringatan Anti Dadah peringkat Sekolah Kebangsaan Anci Miri bagi tahun 2021. Semoga sekolah kita terhindar dari gejala dadah durjana ini dan semoga sihat semuanya. Akhir kata, stay safe, kita jaga kita, lebih baik cegah. SK Anci, cemerlang terus gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.